apakah tujuan utama syariat dijadikan oleh Allah. Apa yang dinamakan oleh mereka yang membahas tentang rahmatan Islam ni, rahmat ni, apa yang dinamakan sebagai maqasidus syara', tujuan utama syariat. Faham ni lu? Baru kita boleh cerita bab hudud. Ni tak faham mak ni duk cerita bab hudud. Orang lari dia tampukang. Pasal masuk Islam lagi kena potong tangan. Masuk Islam lagi kena pancung bala. Masuk Islam dia takut. Sedangkan Allah kata basyiru. Nabi kata basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Beri berita gembira, jangan bagi orang takut. Hampir dah rapat-rapatkan mereka, jangan pejuh-pejuhkan mereka. Sebab itu orang Islam sendiri tak faham. Maka tujuan utama syariat dijadikan oleh Allah dalam bab maqasidus syara' itu sendiri adalah menyebut 5 perkara. Dan inilah tujuan utama mengapa Islam datang, bagi memelihara agama. Tujuan utama syariat dan Islam itu secara menyeluruh adalah untuk memelihara agama, atau apa yang dinamakan sebagai hifzuddin. Tujuan itu yang utama ini ialah supaya apa yang Islam buat ini untuk bagi maslahat kepada manusia, kebaikan kepada manusia, kesejahteraan kepada manusia, rahmatan kepada manusia. Maka salah satu tujuan mengapakah syariat diturunkan adalah supaya agama itu terpelihara. Betul tak hari ni jadi masyarakat uwara pasal apa? Pasal agama tak terpelihara. Pasal itulah masyarakat jadi uwara. Pasal orang tak ada agama, ikut dan buang anak sana, buang anak sini. Ni yang terkini. Punyalah jadi sampai tak boleh fikir. Judi pun boleh jadi bagi lesen. Kira tentang fikir. Ni bola sepak Piala Dunia ni ibu-ibu ni. Minggu depan ke apa dah mula dah kan? Maka depa kata kalau kita tak bagi lesen, nanti judi pun depa main juga. Oleh itu kita bagi lesen lah. Ni yang abang ni kerajaan yang kata Islam agama resmi persekutuan ni, yang kita iktiraf Islam sebagai agama resmi. Apabila jadi lagu ni rosak dah lah. Rosak lah, agama dah tak jadi pertimbangan lah. Dia kira apa? Dia kata alasan dia, kita tanya mengapa kamu boleh menghalalkan judi bola ni. Nanti orang akan berjudi lah kan, siapa menang, siapa apa. Jadi dia kata kalau kita tak buat pun orang judi juga. Jadi kita halalkan lah, kita bagi lesen dekat syarikat judi yang terbesar berjaya contohnya. Dia akan dapat. Tapi tuan-tuan, sebenarnya cerita dia bukan pasal dah depa yang dia kata alasan tu dah kalau kita tak bagi lesen pun dia akan judi, bukan. Isunya ialah apabila bagi lesen, maka kerajaan akan dapat income. Kerajaan akan dapat pendapatan daripada judi ni. Dan tuan-tuan ibu-ibu jangan lupa, yang duk ada lah ni syarikat-syarikat nombor ramalan ni, Magnum, Toto, 4D, mereka hari ini bukan sekadar diberi lesen, tetapi mereka juga dapat cabutan mingguan khas 4 kali seminggu. Diberi lesen supaya 4 kali seminggu boleh buat cabutan khas. Dan tuan-tuan tahukah berapa pendapatannya kepada kerajaan cukai yang diterima daripada cabutan khas 4 kali seminggu ini? Yang orang duk tak reti-reti duk berjudi itu rupanya dia menjadi pendapatan bilion kepada kerajaan dari segi cukai yang dibayar oleh syarikat-syarikat ramal nombor ini. Nama sedaklah syarikat ramalan nombor, syarikat judi lah tu. Magnum, Toto, 4D, semua ni kerajaan dapat. Oleh kerana mereka tengok nanti orang nanti main bola sepak dunia ni nanti, ya, kalau mereka tak buat lesen, dia tak dapat duit. Maka salah satu cara nak buat duit, dia buka lagi lesen untuk judi bola sepak. Tuan-tuan mungkin terkejut, pasal apa jadi lagu ni nak? Jawab dia, apabila agama tidak terpelihara, itulah keadaannya. Rosak. Yang haram boleh jadi halal. Yang kita duk bising dah ni, syarikat judi ni pun kita duk bising ni. 4 kali
cabutan khas ni apa hal ni? Nah, boleh rosak masyarakat dengan judi. Boleh rosak masyarakat duit. Ada orang bagi tahu kerja kilang gaji dalam 1,000 lebih, dapat gaji RM800 habis judi. Kenapa? Hari ini negara kita bercakap tentang ekonomi merosot, kita kena bela rakyat, tiba-tiba kita pergi buka lagi lesen bagi rosak lagi. Ini bukan soal politik, ini soal apa? Agama. Dalam hidup kita ni ibu-ibu, kita kena pegang kepada apa? Al-halalu ma ahallallah wal haramu ma harramallah. Halal adalah apa yang Allah kata halal, haram apa yang Allah kata haram. Judi haram tapi kerajaan kata nak masuk duit jadi halal. Kami tak kata judi halal. Lah bagi lesen tak halal lagi. Kerana masuk duit. Duit apa? Duit haram. Pasal apa? Tak ada agama. Agama nombor 2. Hifzuddin. Sebab itu ni yang kita duk buat kuliah ni, bukankah dalam rangka memelihara agama? Mana agama ni? Ibu-ibu mai dengar, "Uish, kita kena hidup dengan agama." Balik cerita kat anak-anak, cerita kat laki bini kita, maka secara tidak langsung apa aktiviti yang kita buat mesti menjurus kepada apa? Hifzuddin, memelihara agama. Bila orang mempertikaikan Islam dengan tanggapan-tanggapan yang buruk, maka kita berdiri untuk berdebat dan berdialog, memberitahu mereka, dah Islam macam ni. Maka dalam rangka itu tidak lain tidak bukan adalah untuk apa? Memelihara agama. Hifzuddin. Dalam kita menegur pemerintah, saya selaku yang berhormat duduk di Dewan Rakyat, dalam rangka menegur kesalahan-kesalahan rasuah yang berlaku, dalam menegur berbagai perkara yang tidak elok dilakukan oleh sebuah pemerintah, maka itu semata-mata kerana nak memelihara agama, supaya orang tengok bahawa negara itu mesti dipandu oleh panduan-panduan agama supaya tidak lari daripada apa yang Allah kata, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik serta Tuhan yang maha pengampun. Maka semua itu kita lakukan atas satu perkara dalam kepala kita, apa dia? Hifzuddin, memelihara agama. Anak-anak kita khawatir nanti ada yang akan hilang dalam diri mereka, generasi yang tak tahu Quran, generasi yang tak tahu baca Quran. Maka kita hantar anak kita mengaji, kita hantar anak kita supaya mereka belajar Al-Quran dalam rangka apa? Hifzuddin, memelihara agama. Apa yang kita buat? Semuanya pergi ke arah apa? Memelihara agama. Sebab itu dalam bab hukuman, dia mai yang lah kali dah lepas kita buat semua ni dah. Dah lepas kita buat semua ni dah. Dah kita buat Islam, dah kita ajak orang Islam, dah kita bagi tahu tentang Islam. Celah-celah tu ada orang nak keluar Islam juga. Celah-celah tu orang Islam nak keluar Islam, istilahnya murtad. Maka adanya hukuman dalam konteks punishment kepada mereka yang keluar agama. Hukum murtad itu keras. Kenapa? Hifzuddin, kerana nak memelihara agama. Mau kalau agama itu orang boleh masuk keluar, agama Islam ni orang boleh masuk keluar, adakah agama terpelihara kalau begitu? Maka adanya hukuman mereka yang keluar daripada agama. Tapi itu mesti dilihat dalam konteks lain yang macam saya kata tadi, dakwah,